Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga ya. So seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya dan share ramai-ramai. Dan juga sertai Telegram saya iaitu Regi Jesse Ritaudin. Baik, saya ada satu komen ya. Saya terbaca laporan Harakah Daily di mana PAS telah mengumumkan bahawa nombor satu, keahlian di Kedah sahaja sudah mencecah 200,000 orang dan di seluruh negara dah jauh melebihi 1,000,000 orang. Okey. Maknanya PAS ini satu parti yang besar. Dan kalau kita jumlahkan ahli PAS dan ahli Bersatu, gandingan PAS Bersatu atau Perikatan Nasional ni, saya kira sekarang ni keahlian dia bagi satu parti, iaitu satu gabungan, adalah terbesar dalam negara ni. Okey, ini jangkaan saya lah. Anyway, saya nak cerita babak UMNO ni. So UMNO ni kita sudah lama dengar sejak zaman Najib lagi, keahlian 3 juta, keahlian 3 juta, keahlian 3 juta. So 3 juta sejak bila? Sebab saya asyik dengar 3 juta, tapi saya tak dengar data terkini yang dikemas kini. So berdasarkan trend perosotan sokongan terhadap UMNO dari PRU 14 ke 15 dan seterusnya merosot lagi berdasarkan data pilihan raya negeri dan juga pilihan raya kecil, maka amat jelas bahawa sudah ada peralihan sokongan kepada perikatan. Nah, walaupun peralihan sokongan tidak semestinya diterjemahkan kepada peralihan keahlian, tetapi dia ada korelasi dia ada hubungan dia. So secara am, bila berlaku peralihan sokongan, juga berlaku peralihan keahlian. Jadi bila bila pemimpin-pemimpin UMNO khususnya dalam Kem Zahid, dan saya rujuk kepada juru cakap mereka yang tengah giat di media sosial, yang asyik petik 3 juta, macam contohnya bila ada pilihan raya, come on 3 juta ahli, kalau 3 juta ahli sokong kita tak akan kalah dan sebagainya. Saya rasa mereka sedang menipu diri sendiri dan juga menipu penyokong. Saya tidak terkejut bahawa jika keahlian UMNO sudah jauh menyusut, malah sudah jauh kurang dari 1,000,000 orang. Saya nak tegur di sini bahawasanya bila kita cerita babak keahlian ni, dulu-dulu kan UMNO ni bila dia nak tubuhkan satu cawangan, dia ada syarat, dia kena ada quorum tertentu untuk tubuh satu cawangan. Tidak jadi satu perkara asing ya, kalau kita rujuk kepada orang-orang lama UMNO, mereka akan ceritakan kadang-kadang orang-orang ni dia nak cukupkan syarat untuk wujudkan satu cawangan. Ada juga kes dia ambil nama, jadi orang akan bagi nama, okeylah, jiwa hati mereka bukan bersama UMNO, tapi mereka nak cukupkan nama untuk cukupkan quorum untuk wujudkan satu cawangan. Maknanya ada dari dulu lagi pun ada fenomena ahli berdaftar atau nama dia ada tetapi ahli efektif. Maknanya dia benar-benar menjiwai UMNO. So di situ pun dah tidak ada 3 juta. Saya percaya ahli efektif UMNO sekarang ni sudah menjadikan UMNO bukan lagi parti gergasi, tetapi parti yang jauh lebih kecil malah daripada DAP. Dan DAP ni, dia sebenarnya ramai fikir dia keahlian dia tinggi. Sebenarnya no. DAP ni dia kontrol keahlian dia. So maknanya UMNO ni dah makin tidak relevan. Dan PAS pula, bila kita cerita keahlian, dia memang lebih kepada orang yang menjiwai perjuangan PAS, lebih boleh dipercayai. Sebab PAS bukan macam UMNO, dia boleh main petik nama untuk wujudkan satu cawangan dan sebagainya. It's very different.
So maknanya bila PAS kata ada 1 juta lebih, 1 juta lebih lah. Malah ramai orang di kawasan-kawasan dia yang sokong PAS ni, di kawasan-kawasan mundur atau luar bandar dan sebagainya, dia tidak menitik beratkan keahlian nak isi borang dan sebagainya. Dia sokong je PAS. Sebab dia kawasan-kawasan luar bandar ni, dia bukan super dengan orang-orang bandar. Kampung-kampung, kita orang PAS, tak payah nak isi borang, kita orang PAS. Okay. Kalau orang yang dekat bandar semua, kami nak jadi ahli UMNO, and ramai nak berebut untuk jawatan dan sebagainya, ya, semangat dalam PAS berbeza, ya. So UMNO kena terima bahawa UMNO adalah satu parti dalam catatan sejarah, satu parti yang pernah satu ketika dulu menjadi pejuang Melayu Islam, tetapi tidak lagi menjiwai perjuangan itu. UMNO kena terima hakikat bahawa persepsi Melayu Islam sekarang adalah parti itu telah khianati perjuangan agama, bangsa dan negara. Di luar sana, bila tanya sana sini, itulah persepsinya. Okay? Mengkhianati perjuangan agama, bangsa dan negara. Bila orang Melayu sudah mula melihat UMNO sebagai parti yang mengkhianati perjuangan agama, bangsa dan negara, dan bersekongkol dengan satu parti lain yang orang Melayu mungkin lihat sebagai liberal, sebagai dengan kata-kata anti-Islam, anti-Melayu yang dilafazkan oleh pemimpin-pemimpin dia, maka orang Melayu yang pekat dengan UMNO sekalipun boleh mula menjarakkan diri, dan itulah yang sedang berlaku, ya. So betul kata Tun, betul kata beberapa pemimpin lain bahawa UMNO jika kekal bersama DAP, dia akan terkubur lah. Tapi saya nak satu langkah lagi, saya nak jelaskan bahawa sekalipun UMNO menjarakkan diri daripada DAP sekarang, untuk dia sampai balik kepada tahap sebelum PRU 15, dia akan makan masa 2 pilihan raya lagi, atau 3 pilihan raya lagi. Maknanya UMNO, walaupun dia jarakkan diri dengan DAP, dia tak boleh duduk seorang, dia takkan berjaya. Dan kedua, sekalipun lepas 2-3 pilihan raya dia menunjukkan peningkatan, tetapi ianya tidak mungkin sekali-kali akan sampai kepada tahap dulu-dulu. Maknanya UMNO tidak mungkin akan kembali ke tahap itu, kerana peranan UMNO sudah diambil alih oleh Perikatan Nasional. So, kesimpulannya di sini adalah, pada satu ketika dulu saya beritahu anda, the end game is UMNO akan terpaksa kembali ke pangkuan Bersatu dan PAS. Betul. Tetapi balik kepada pangkuan tak cukup. Akhirnya UMNO kena akur bahawa dia tidak akan kembali ke tahap sebelumnya, dan bersatu dengan UMNO akhirnya perlu bergabung menjadi UMNO Bersatu. Itulah sebenarnya end game dia. Dan ini perlu dilakukan tanpa watak bernama Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, Ahmad Zahid Hamidi, kerana satu dunia, satu Malaysia sudah tahu, malah menerusi pengakuan Zahid sendiri pada konvensyen MIC sebelum PRU 15, apa jua yang dia lakukan adalah demi kes, adalah berkaitan dengan kes mahkamah. Dan kita boleh lihat cara dia bermaharaja lela. So, endgame UMNO sooner or later lah. Zahid cuma sedang menderitakan ahli-ahli UMNO, sedang menidakkan sesuatu yang lambat laun akan terpaksa terjadi. Okay. Ada orang bertanya kepada saya, bagaimana jika Zahid bawa UMNO pergi bergabung dengan PKR? Jawab saya, pendapat saya, maknanya Zahid nak bawa UMNO pergi berkubur lah. Okay. So itu sahaja penjelasan saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.